100% ini adalah kuasa yang di Pertuan Agong. Kita salahkan lembaga pengampunan. Orang salahkan Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri tidak ada di dalam lembaga pengampunan tersebut. Sebelum ini, Perdana Menteri adalah Menteri Wilayah. Tetapi sebaik saja dilantik Dr. Zaliha, Menteri Wilayah itu adalah Dr. Zaliha. Jadi beliau duduk di dalam lembaga pengampunan. Menurut Syafiee sendiri mengatakan tadi, bahawa keputusan ataupun advice, nasihat lembaga pengampunan is otherwise. Meneruskan baki hukuman. Erti kata no pardon. That was the advice. Tetapi yang di Pertuan Agong atas belas ihsan baginda memberikan. Mungkin baginda merasakan bahawa langkah tengah itu adalah ambillah 6 tahun dan juga kurangan denda 76%, bukan 50%, 76% kepada 50 juta daripada 210 juta. Atas belas ihsan. Mungkin baginda merasakan Najib ada jasanya dan sebagainya kepada negara, maka dikurangkanlah hukuman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa cerita bukan pasal apa. Pasal ini pengampunan Najib lagi. Ini episod demi episod yang aku buat. Video kali ni aku nak berkongsi dengan hampa semua. Memang sekarang ni memang bermasalah. Ada daripada Pakatan Harapan tak puas hati, ada daripada Barisan Nasional tak puas hati sebab pengurangan 50% terhadap hukuman yang dikenakan kepada Najib Razak. Dulu 12 tahun, sekarang dah jadi 6 tahun. Dan sekarang ni pun Najib pun dah setahun lebih, dah hampir 2 tahun di penjara, di dalam penjara Kajang. Jadi pelbagailah pertikaian tambah-tambah daripada kita yang betul-betul menentang Najib Razak waktu zaman pemerintahan Najib Razak, berhimpun turun padang bersama bersih. Jadi apabila keputusan ini dibuat di sewaktu pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ramailah kan pelbagai kritikan yang dikenakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan aku pun kesian sangat-sangat. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari terkeluarlah kenyataan daripada Peguam Najib Razak sendiri yang agak aku, siapa-siapa yang dah menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, siapa-siapa yang dah menghina tu bolehlah pakat-pakat minta maaf balik. Sebab aku tengok posting sangat-sangat banyak supaya orang yang dah menghina, mencerca, memaki hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim tu bolehlah pakat-pakat pergi minta maaf balik. Sebab kalau ikutkan, memang Najib Razak tak dapat. Najib Razak memang 12 tahun sumbat duduk dalam penjara. Kok macam mana pun denda memang sepatutnya 120 juta ringgit dia kena bayar. Tapi ini adalah seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang yang berkuasa yang dengan budi bicara dia, dengan apa yang dia fikir, apa yang dia nampak, apa yang dia nilai di zaman Najib Razak menjadi Perdana Menteri selama 9 tahun. Sebab tu dia buat keputusan. Jadi aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Iswadi Moni, dia meluahkan perasaan dia dan dia membentangkan kepada kita semua. Dia tunjuk A sampai Z daripada keputusan sebelum adanya keputusan terhadap Najib Razak dan selepas keputusan Najib Razak. Dan ramai orang sangat-sangatlah petik, ramai sangat-sangatlah hentam. Dan sehingga kan daripada segi Khairi Jamaluddin, bekas menteri terhadap Najib Razak ni pun ada keluarkan kenyataan kritik juga. Sewaktu dia ada podcast bersama dengan orang Singapura kalau tak silap aku. Dan dia pun dia keluarkan juga kenyataan, dan ada beberapa orang lagi daripada Pakatan Harapan, penyokong tegar Pakatan Harapan pun mengeluarkan juga kenyataan. So tak apa, memang berlaku, ada untung dia, ada buruk dia. Jadi kita harapkan hampa semua faham. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Janganlah benda hang cerita hang, cuba fikir aku simpan hang dalam penjara setahun. Apa hang rasa? Jadi tak apalah. Jom kita dengar Cerita. Alright. Baru-baru ni timbul isu. Okey, isu dia apa? Isu dia seperti yang kita tahu, apa orang kata, pengampunan Najib lah. Isu pengampunan Najib. So bila isu pengampunan Najib ini termeteri, kata-kata telah dijalankan dan dilaksanakan, apa yang berlaku adalah ada di antara rakyat yang tak puas hati. Okey. Saya sengaja tak nak ulas isu ni panjang sebenarnya. Lepas saya buat satu video sebelum berita pengampunan itu dikeluarkan, itu video lah saya mengenai pengampunan tersebut, apa yang saya jangka, dan macam saya kata dalam video tersebut, saya menjangkakan ada ura-ura mengatakan separuh
hukuman atau penjara itu dikurangkan dan benar. Daripada 12 tahun jadi 6 tahun. Baik. Jadi kita akan cerita hujung nanti mengenai pembebasan Najib yang mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Namun begitu, ada banyaklah yang menyuarakan pendapat tak puas hati dan sebagainya. Termasuk daripada kedua-dua pihak. Daripada yang menyokong Pakatan Harapan pun ada tak puas hati, yang menyokong UMNO pun ada tak puas hati. So akhirnya tindakan dan keputusan tersebut sebenarnya tidak memberi keuntungan pun kepada kerajaan, tidak juga memberi keuntungan kepada politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan untuk 6 tahun itu, saya boleh kata in my personal opinion, dia memberi backlash daripada penyokong Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama juga ada backlash daripada penyokong Najib, terutama dalam UMNO. Kenapa? Sebab penyokong Najib dan juga mereka yang berada di dalam UMNO memahukan supaya pembebasan 100%. Penyokong Pakatan Harapan juga pula on the other hand merasakan bahawa tidak patut dikurangkan hukuman dan patut diteruskan. Kenapa nak bagi diskaun pula kepada hukuman-hukuman tersebut? So kedua-duanya akhirnya jadi backlash kepada keputusan ini. Sebab itu dalam perbincangan saya dengan kawan saya tadi lah, saya kata adalah lebih baik sebenarnya. Tapi saya tahu ini bukan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ramai orang tak puas hati. Tapi tak apa, kita akan tengok hujung nanti. Saya kata adalah lebih baik sebenarnya kalau dia tak ampunkan terus ataupun beri pengampunan penuh. At least salah satu grupnya akan puas hati. Kan? At least lah salah satu grupnya akan puas hati. But now, keputusan itu kedua-duanya tak puas hati. Dan antara yang tak puas hati adalah Bersih. So Bersih mengatakan tempoh hari, Bersih ni kalau siapa yang dulu pernah ikut Bersih, orang kata dia orang yalah pasal Bersih dan sebagainya kan, demo untuk pilihan raya Bersih dan sebagainya, mereka antara kumpulan mengatakan mereka tak puas hati. Jadi mereka mengatakan bahawa tidak mustahil akan mengadakan demo dalam masa yang terdekat. Disebabkan itu, maka polis datang ke pejabat Bersih. Okey. Polis berkumpul di dekat pejabat Bersih. Apa khabar reformasi? Ini polis tersebut, gambar polis. Bersih menyela kehadiran ramai pegawai polis di kawasan pejabat mereka di Petaling Jaya ketika sidang media berkaitan pengurangan hukuman terhadap Najib. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai gangguan, kumpulan berdesak itu menyindir Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution yang menjaga hal ehwal polis. Lama tak jumpa, apa khabar reformasi? Katanya di X kepada Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR. Bersih juga memuat naik gambar polis dan sekumpulan anggota berkumpul di sekitar pejabat mereka. Kehadiran ramai pegawai polis susulan sidang akhbar berkaitan permohonan pengampunan Najib dan tuntutan reformasi 100%. Adakah gangguan sebegini benar-benar mesej yang hendak disampaikan oleh kerajaan bandar ni? Soal mereka di media sosial. Semalam Bersih tidak menolak kemungkinan berdemonstrasi bagi membantah pengurangan hukuman Najib dalam kes penyelewengan dana SRC International. Pengerusi Badan Pemantauan Pilihan Raya Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata mereka menuju ke arah itu tetapi perlu membina momentum dahulu. Bersih menolak pengurangan hukuman terhadap Najib atas alasan ia menggugat kepercayaan rakyat terhadap sistem negara. Bersih berkata keputusan Mahkamah Konstitusi mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib jelas menunjukkan dia merompak wang negara. Sementara itu, Presiden Bersih Muhammad Faizal Abdul Aziz memberitahu Malaysia Kini kira-kira 10 anggota polis berada di sekitar pejabat mereka. Mereka bagaimanapun hanya menyedari setelah sidang media selesai. Mereka memakai pakaian seragam tidak masuk ke pejabat, mereka juga tunggu di bawah. Tapi kami tidak pasti ada pegawai cawangan khas masuk ke dalam sidang media, katanya. Faizal juga berkata terdapat 2 trak polis dan beberapa motosikal polis dilihat di kawasan itu. Dia juga mendedahkan mereka meninggalkan kawasan setelah selesai media tamat. Mungkin sebab tidak ada kontroversi, jadi mereka pergilah, katanya. Sementara itu, dalam status lain, Bersih juga memberi bayangan akan mengadakan perhimpunan bantahan susulan perkembangan tinggi ini. Belum beli garam lagi, kata NGO itu. Di Malaysia, peserta demonstrasi biasanya akan menggenggam sedikit garam bagi mengurangkan gas pembedih mata. Lembaga pengampunan mengumumkan hukuman penjara Najib dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun penjara dan denda daripada 210 kepada 50 juta. Alright. Baik. Dalam hal ini, kita kata, adakah terdapat intimidasi? Adakah terdapat intimidasi? Dan akhirnya, salah seorang ahli parlimen di AP Bangi mempersoalkan tindakan polis tersebut. MP persoal kehadiran ramai polis di pejabat Bersih. Kehadiran ramai polis dan juga pegawai polis dan anggota pada sidang media anjuran Bersih hari ini boleh dilihat sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap orang ramai, kata ahli parlimen Bangi Syahrizan Johan. Ahli parlimen di AP itu juga turut mempersoalkan keperluan mengerahkan ramai anggota polis dalam sidang media berkenaan. Saya tidak nampak ada keperluan untuk kerahkan sebegitu ramai anggota hanya untuk sidang media. Kita akan dilihat sebagai satu bentuk intimidasi
Ini akan dilihat sebagai bentuk investigasi dan amalan seperti ini tidak patut jadi kebiasaan di bawah kerajaan madani. Syahrizan turut meminta Ketua Polis Negara Razudin Husin dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin supaya melihat kembali pendekatan digunakan oleh pihak berkuasa. KPN dan Menteri Saifuddin harus lihat semula pendekatan pihak polis. Jangan sia-siakan perjuangan kita untuk menentang segala bentuk intimidasi penguasa selama ini, katanya. Awal hari ini Bersih menyelar kehadiran ramai anggota dan pegawai polis di kawasan pejabat mereka di Petaling Jaya ketika sidang media mengadakan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai gangguan, kumpulan mendesak itu menyindir Saifuddin yang menjaga hal ehwal polis. Okey, saya nak kata apa tuan-tuan? Yang pertama sekali, saya setuju dengan, bukan tindakan polis tu, saya setuju dengan kenyataan MP Bangi Syahrizan berkenaan perkara ini. Dia macam ni lah tuan-tuan. Okay. Saifuddin Nasution tu pemimpin saya di dalam parti saya. Okay. Itu jelas saya boleh kata. Tetapi dalam masa yang sama, bukan bermakna kami tidak boleh mengkritik apa-apa tindakan daripada daripada parti atau pimpinan kami. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya dia menjadi menteri, kita kata. Kalau dia memegang jawatan yang tinggi dan dia melakukan kesilapan di dalam tindakan-tindakan yang kita sebelum ini kritik kalau pemimpin lain melakukan perkara tersebut. Okey? Itu yang pertama saya nak menyatakan di sini. Saya setuju menyatakan tidak perlu intimidasi kepada sebarang sidang media. Okey, mungkin Saifuddin tak tahulah, mungkin kita kata. Kita bersangka baik. Mungkin YB Menteri Saifuddin Nasution tak tahu tentang perkara tersebut. Tetapi kalau dia tak tahu tentang perkara tersebut, maka siapa yang tak bagi tahu dia wajib dipersalahkan. Ketua Polis Negeri terutamanya di Petaling Jaya Selangor wajib dipersalahkan kalau sekiranya menteri tidak tahu dengan tindakan ini, kerana perkara ini akan backlash kepada kerajaan madani ini. Tuan-tuan, satu lagi, kalau sekiranya Bersih nak mengadakan demonstrasi sekalipun, adakah kerajaan ini akan menghalang? Itu satu persoalan yang kita nak kena bangkitkan. Kalau sekiranya kerajaan ini menghalang, bagi saya kerajaan ini kena muhasabah balik. Apakah reformasi yang dia katakan selama ini? Sebab bagi saya, kalau kita benar-benar bercerita tentang reformasi, maka kerajaan ini tidak perlu dan tidak boleh pun menghalang kalau sekiranya Bersih mengadakan demonstrasi. Kita boleh mengadakan dialog dengan mereka, sebagaimana saya akan jawab selepas ini mengenai kenyataan Bersih tersebut. Kita boleh jelaskan, kita boleh nyatakan, tetapi akhirnya kalau mereka resort kepada demonstrasi, maka itu adalah hak mereka yang termaktub di bawah undang-undang dan perlembagaan. Bukan kita untuk nak menghalang, bukan kita selagi mana mereka mengikut prosedures, sepatutnya itu yang berlaku. Bukan kita kena lakukan intimidasi dan sebagainya. Kita kena dilihat sebagai sebuah kerajaan yang berbeza dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kita kena mahu dan sanggup bersikap terbuka dalam menerima perkara ini. Sebelum ini, Menteri KDN ini juga pernah mengatakan bahawa dia merasakan SOSMA wajib, ataupun taklah perkataan wajib, tetapi harus diteruskan. Itu antara lain bagi saya mengguris sebilangan ahli pejuang-pejuang yang selama ini memperjuangkan pemansuhan SOSMA. Tapi lepas itu Menteri tukar kenyataan lah. Saya rasa lepas ni berkemungkinan besar SOSMA juga akan dinilai kembali. So, adakah itu slip of the tongue, kita kata tergelincir lidah, sabkul lisan? Itu menteri kena jelaskan. Tapi kalau kita bercakap soal reformasi, akta hasutan, SOSMA, Decronian Law yang kita sebut selama ini, perkara-perkara itu sepatutnya menjadi perkara yang kita kedepankan sekarang ini. Setelah setahun menjadi kerajaan, kabinet, menteri dah mula lihat untuk memansuhkan akta-akta tersebut. Ini bukan berkaitan dengan saya, tetapi ini yang kita dok perjuangkan selama ini. Ini yang kita dok kata selama ini. Ini yang kita dok bicarakan selama ini. Tetapi bila kita dah mula berkuasa, seolah-olah kita dah mula alpa dan leka dengan apa yang kita cakap sebelum ini. Belum terlewat, nanti ada yang kata, oh Isordri, jadi kau sekarang dah sedarlah kesilapan kerajaan kau. Ini bukan kesilapan. Ini bukan kesilapan kerajaan. Masa. Bagi saya, now is the right time untuk kita mula menilai kembali apa yang kita perjuangkan sebelum ini. Apa yang kita kata tak betul. Apa yang kita kata sebagai undang-undang yang digunakan untuk mendesak.
Tiba masanya. At least wujudkan satu jawatan kuasa. Tell the rakyat that we are really working on, orang kata apa, memperjuangkan usaha memperbaiki sistem yang ada. Ya, kita ada cerita ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, bukan kita tak boleh nak perjuangkan benda ni. Saya baru-baru ini keluar 2-3 kenyataan. Saya sudah ditelefon. Sudah ditegur. Kenapa keluar kenyataan sebegini, sebegitu? Kenapa sepatutnya macam ni, sepatutnya macam tu? Saya rasa menyebabkan beberapa hari ni saya berfikir, perlu ke saya letak jawatan supaya saya boleh bercakap apa yang patut saya cakap? Perlu ke saya letak jawatan untuk membolehkan saya bercakap apa yang perlu saya cakap? Dia bukan menghina, bukan. Bagi saya, banyak benda kita boleh buat. Tetapi, dia bukan... Okey, dia macam ni. Banyak benda kita boleh buat. Tetapi pada persepsi rakyat, seolah-olah kita tak buat. At least create the perception that we are doing something, or at least starting to do something. Kita sedang bermula untuk melakukan sesuatu. Tunjukkan. Kita jangan lagi bagi alasan-alasan. Kita boleh dengar apa yang pegawai kerajaan kata. Tetapi akhirnya keputusan itu pada kita. Kita menteri, timbalan menteri. Kita yang memegang jawatan. Kita yang decide. Dia boleh kata A, dia boleh cerita A dan A itu indah kepada kita. Tetapi akhirnya kita yang kena keluar dan kata no, A itu tidak indah, kami mau B. Keras dalam perkara tersebut. Saya akan jawab benda ni, cerita tentang apa yang Bersih katakan tadi. And I'm surprised sebenarnya begitu lemahnya kita dalam menjelaskan perkara apa yang Bersih sebut tadi. Begitu lemahnya kita dalam menyatakan apa yang Bersih sebut tadi. Now, jawapan kepada apa yang Bersih sebut tadi tu, okay, saya nyatakan sekarang ini. Okey, ini apa yang disebut oleh Syafiee Muhammad peguam kepada Najib. Lembaga Pengampunan cadang Najib habiskan hukuman penjara, Syafiee. Surat yang mempunyai cop mohor yang di-Pertuan Agong sebelum ini menunjukkan kemungkinan wujud perbezaan pendapat antara Seri Paduka Baginda dan Lembaga Pengampunan berkaitan hukuman Najib. Surat itu dibacakan oleh Peguam Najib Syafiee Abdullah hari ini yang mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak menasihat Agong mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Saya ulang. Syafiee, Peguam Najib hari ini mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak pun menasihat anggota Agong yang Pertuan Agong untuk mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Syafiee berkata, pengumuman dalam surat itu dibuat oleh Menteri Wilayah Zaliha Muhammad. Katanya, ia menyebut bahawa Lembaga Pengampunan berdasarkan Perkara 42 menasihat Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman. Bagaimanapun kata Syafiee, surat itu juga menyebut titah Agong bahawa adalah munasabah pada khidmat beta, belas kasihan patut diberi kepada Najib. Surat itu mengandungi perintah Sultan yang menjalankan kuasa baginda di bawah Perkara 42 supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta. Perkara 42 berkaitan kuasa pengampunan membentuk Lembaga Pengampunan. Syafiee berkata surat itu ditandatangani oleh Zaliha diterima oleh Najib sebagai pihak terlibat. Bagaimanapun, peguam itu menyatakan keraguan sama ada surat itu ditulis pada 29 Januari, hari Lembaga Pengampunan memutuskan permohonan Najib. Dia membayangkan ia ditulis setelah bahagian undang-undang mengeluarkan kenyataan yang mengumumkan keputusan pengampunan pada 2 hari bulan Februari. Katanya surat itu tidak mengandungi kesilapan seperti kenyataan 2 Februari, antaranya menyebut Najib memperolehi pengurangan denda sebanyak 50%. Terdahulu, dalam sidang akhbar, Syafiee membayangkan Sultan Abdullah mahu memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahawa 29 Jan yang di-Pertuan Agong memikirkan untuk memberi pengampunan penuh. Tetapi baginda mahukan kepastian, dakwa Syafiee. Dia mendakwa Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap Lembaga Pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan. Lembaga pengampunan itu sepatutnya hanya mempunyai 3 anggota tidak tetap di samping Agong, Peguam Negara dan Menteri Wilayah. Syafiee kemudian dia berkata dia tidak tahu keputusan undian itu, tetapi ia kemudian membawa kepada keputusan hukuman Najib diringankan tanpa pengampunan. Katanya perkara itu menunjukkan Agong punya hak mutlak untuk memutuskan pengampunan, tetapi baginda memilih untuk mendengar pandangan pihak lain. Syafiee juga mendedahkan bahawa Najib mempertimbangkan untuk membuat permohonan pengampunan baru bagi mendapat pembebasan. Okey. Kita dengar. What happened on the 29 January? Because 29 January, you have already discussed 8th of December.
29 January, you're supposed to give just the result. I am told, and I'm confident this happened. Otherwise, I wouldn't dare tell you this. On the 29th, the young Deputy Tuan Agong was thinking of a full pardon. Okay? But he wanted to be sure. He passed votes around, 4 empty vote papers. He passed around to the 4 non-permanent members. Put yes or no, full pardon. The result came back. I don't know what is the result. Then he said, never mind, I have decided the alternative. And the alternative is what is, you got the result. But even the result, I'm going to tell you, there's a lot of contradiction, which I will elaborate in a short while. But why I want to mention to you about this voting system is, with the greatest of respect, pardon is the sole prerogative of the young Deputy Tuan Agong. He can listen, in fact, he should listen to advice, opinion and so on, but he doesn't take vote. He shouldn't. He should decide on his own. He can say, I'm rejecting all advice and opinion, but this is my decision. Okay. Now, daripada kenyataan Muhammad Syafiee ini, kita kata, Syafiee Muhammad ini, iaitu lawyer kepada Najib ini, sebenarnya, kalau betul kenyataan ini sebagaimana saya baca, sebenarnya, lembaga pengampunan mencadangkan supaya tidak ada pengampunan. Ini yang beliau nyatakan tadi, kita baca tadi. Tidak ada pengampunan kepada Najib. Okey. Namun begitu, baginda pass around the paper, kata Muhammad Syafiee tadi lah. Syafiee Muhammad tadi lah. And then vote keluar, and then baginda decide otherwise. Okey, yang pertama. Betul, setuju 100% ini adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita salahkan lembaga pengampunan. Orang salahkan apa orang kata Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri tidak ada di dalam lembaga pengampunan tersebut. Tak tahulah kalau you can say otherwise lah kan. Sebab sebelum ini Perdana Menteri adalah Menteri Wilayah. Tetapi sebaik saja dilantik Dr. Zaliha, maka Menteri Wilayah itu adalah Dr. Zaliha. Jadi beliau duduk di dalam pengampunan, di dalam lembaga pengampunan. Dan menurut Syafiee sendiri mengatakan tadi, bahawa keputusan ataupun advice, nasihat lembaga pengampunan is otherwise, meneruskan baki hukuman. Erti kata no pardon. That was the advice. Tetapi yang di-Pertuan Agong atas belas ihsan baginda memberikan. Mungkin baginda merasakan bahawa langkah tengah itu adalah ambillah 6 tahun dan juga pengurangan denda 76%, bukan 50%, 76% kepada 50 juta daripada 210 juta. Atas belas ihsan. Mungkin baginda merasakan Najib ada jasanya dan sebagainya kepada negara, maka dikurangkanlah hukuman tersebut. Now, kalau kita jelaskan sebegini, tuan-tuan. Alright, kalau kita go all out sebegini dan kita ceritakan sebegini, saya rasa rakyat mudah faham. Satu, pada nasihat lembaga. Kedua, kepada prerogatif ataupun keputusan sole discretion, budi bicara yang di-Pertuan Agong. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab di dalam prosedur masing-masing. Di dalam kerangka yang diberikan kepada masing-masing. Kita tak boleh nak salahkan. Jadi bila Bersih menyatakan yang sebaliknya, di mana reformasi dan sebagainya, dan nak mengadakan demo, soalan kita, Bersih nak mengadakan demo terhadap siapa? Adakah Bersih nak mengadakan demo terhadap yang di-Pertuan Agong? Ini soalan kita kena tanyakan. Adakah tuan-tuan yang nak menyertai demo Bersih kerana mengurangkan hukuman Najib itu, tuan-tuan hendak turun ke Padang untuk nak berdemonstrasi terhadap yang di-Pertuan Agong? Kerana apa? Kerana apabila lembaga pengampunan telah mengukakan pandangan, yang di-Pertuan Agong menyelisih pandangan tersebut, maka pandangan ataupun final decision bagi yang oleh yang di-Pertuan Agong itulah yang termaktub and become the law. Menjadi undang-undang yang diterima pakai.
Faham maksud saya tak? So akhirnya kepada itu. Now, soalannya tuan-tuan, ni dah 5 hari. Kenapa tak ada orang jelaskan macam mana saya jelaskan ini? Kenapa tak ada orang jelaskan sebagaimana saya jelaskan ini? Kan? Kenapa sampai 5 hari perkara ni berlaku? Nobody is explaining the way this is. Ada yang kata, oh ini semua keputusan Yang di-Pertuan Agong. Ya, ada penjelasan itu. Tetapi orang masih tertanya-tanya. Iyalah, keputusan Yang di-Pertuan Agong. Tapi adakah atas nasihat Lembaga Pengampunan? Nobody dare to say Lembaga Pengampunan tu. Kenapa? Sampai ada yang minta supaya Lembaga Pengampunan kena telus dan dedahkan apakah yang dinasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Memanglah bukan, tak perlu pun. Tetapi ada certain benda kita nak kena cerita. Dan akhirnya, Tuhan Maha Kuasa kan, God is great, yang dedahkan Syafi'i sendiri. Peguam Najib sendiri yang dedahkan. Kan? Peguam Najib sendiri yang dedahkan. But, ada satu lagi ada kemungkinan sebenarnya. Kan? Ada kemungkinan bahawa Najib mungkin boleh dibebaskan awal. Kenapa pula? Okey. Dia ada satu section di bawah section 43 Akta Penjara, Prison Act, di mana Najib dia boleh dibebaskan on parole. Okey. Dia salah satu kriteria untuk pembebasan on parole ni apabila dia telah serve 1/2 daripada hukuman dia. Kalau kita bercerita 12 tahun, 1/2 adalah 6 tahun. Tetapi since dia dah diampunkan tinggal 6 tahun, 1/2 adalah 3 tahun. Dia dah serve 1 tahun 5 bulan, maka 1/2 adalah 3 tahun iaitu 2026. Beliau boleh dibebaskan. Namun soalan dia, boleh tak beliau dibebaskan lebih awal? Jawapan mudahnya, ya. Okey, ini adalah akta layak untuk mendapat parole. Seseorang banduan yang sedang Seksyen 46E menjalani hukuman penjara yang ditetapkan tidak layak untuk tidak layak, dia ada jadual keempat tu tak layak, tetapi menteri boleh melalui perintah disiarkan dawatan meminda jadual keempat tersebut. Nah, dalam hal ini kuasa lembaga parole ini dia ada dengan tujuan untuk menggalakkan kelakuan baik, dia boleh bagi parole. Kalau kita tengok okey. Mana tadi? Ni lembaga dia. Kuasa dia menambah mengubah. Okey. Tertaluk kepada Seksyen 456, seseorang banduan hanya layak dipertimbangkan untuk parole A jika dia dihukum minimum 1 tahun pemenjaraan bagi apa-apa kesalahan, okey, selain kejadual keempat. Tertaluk kepada Subsection 7 setelah menjalani sekurang-kurangnya 1/2 dari tempoh pemenjaraannya tanpa mengambil kira remiten hukuman yang diberinya di bawah Seksyen 44. Okey, itu isi pemulihan. So 1/2 atau lebih setahun. Itu dia punya jangka dia. Tempoh dia. Jadi, boleh tak 1/2 tu is 2026? Boleh tak dibebaskan tahun hadapan? Atau dalam masa yang terdekat ini? Jawapannya boleh. Siapa punya kuasa? Yang ini bukan Yang di-Pertuan Agong dah. Yang ini adalah parole, adalah jawatan kuasa di dalam penjara itu sendiri. Cuma beza ni dipanggil ini adalah pembebasan berlesen. Mungkin dia tak boleh ke luar negara, dia akan duduk kat rumah je lah. Dan juga di dalam kawasan, mungkin kalau daerah-daerah, mungkin kalau katakanlah dia duduk di Putrajaya, area Putrajaya, kalau dia duduk di KL, area KL dan PJ sajalah dibenarkan. Dia ada area dia dibenarkan. Dan dia kena report sehinggalah beliau dibebaskan dalam tempoh yang sepatutnya dibebaskan lah. Itu 6 tahun. Tetapi beliau boleh minta parole dan keluar awal. Okay. Now, ini juga yang dinyatakan, ini bukan pendapat saya juga. Ini juga antara kenyataan ex-judge. Bekas hakim. Prison Act allows government to free Najib, says ex-judge. The government has the power to release Najib Razak from prison under a provision of Prison Act 1955, despite the Pardons Board granting the former Prime Minister only a remission of his sentence. Hamid Sultan Abu Bakar said Section 43 of the Prison Act allows the release of any prisoner on license but subject to regulation made by the minister. The provision also states that conditions for the release
may be specified in the license. The prisons come under the purview of Home Minister. Erti kata, beliau boleh dibebaskan tetapi atas lesen. Di atas lesen. Pembebasan dipanggil pembebasan berlesen. Dengan arti kata lain, pembebasan tersebut is on parole. So all that, perkara yang saya sebut tadi itu akhirnya menyentuh tentang apa orang kata perkara ini. Berkenaan dengan pembebasan Najib. Berkemungkinan boleh dilakukan secara pantas, tidak perlu menunggu 6 tahun sekalipun kerana prerogatif yang kita sebut tadilah. Baik. Dia ada satu lagi kenyataan daripada seorang peguam. Saya nak baca kenyataan daripada seorang peguam. Right. Okey. Peguam bimbang AG akan gugurkan pertuduhan lain Najib. Peguam Hanif Katiri Abdullah melahirkan kebimbangan sekiranya Peguam Negara Ahmad Tahriruddin menggugurkan pertuduhan lain terhadap Najib, apa orang kata, memandangkan hukumannya dalam kes SRC telah dikurangkan. Katanya dalam keadaan sekarang tiada yang mustahil. Berdasarkan apa yang berlaku dengan permohonan pengampunan itu, ia menimbulkan kepercayaan bahawa apa-apa saja mungkin berlaku, kata kepada Najib. Adakah AG akan memang peranan? Itu untuk dia jawab. Dia adalah ahli lembaga pengampunan. Apa yang dia buat, adakah pandangannya patut dibenarkan atau tidak? Pardon is the sole prerogative of the Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey. Dalam mewajarkan kebimbangannya, Hadi memetik kes Yayasan Akal Budi di mana Ahmad Zahid dibebaskan tanpa dilepas tanpa dibebaskan. Reaksi pertama saya, ya betul. Itu adalah kuasa, apa orang kata, kuasa pendakwa raya untuk nak meneruskan atau nak melepaskan sesiapa daripada kes pertuduhan selagi mana tidak diputuskan oleh mahkamah. Okay? Itu yang pertama. Namun begitu, untuk kita nak jump to the conclusion, untuk mengatakan bahawa lepas ini Najib akan digugurkan, tu pun terlalu berat juga kalau kita kata. Kerana beza dengan kes Zahid, kita kata bahawa representasi yang dibuat oleh Zahid itu diterima. Tetapi berkenaan dengan kes Najib, bukti-buktinya itu terlalu besar untuk saya kata untuk diterima. Dan kalau diterima juga, perkara ini memang akan jadi masalah. Tapi poin saya nak bawa di sini, tuan-tuan, kesimpulan saya nak bawa di sini, berkenaan apa yang disebutkan tadi itu. Kita kata benda ini sebenarnya kita boleh settle atau kita boleh jelaskan dengan mudah kalau sekiranya kita telus dalam beberapa perkara. Dan benda ni sangat sensitif. Terutama kedua-dua pihak sekarang ini menuntut. Kenapa Syafi'i tiba-tiba nak dedahkan perkara ini? Saya nampak lah. Correct me if I'm wrong, Syafi'i. Dia cuba nak melagakan grup yang menyokong Najib ini supaya akhirnya pressure the government untuk bagi full pardon kepada Agong yang baru. Ini saya nampak. Kerana dia nak menunjukkan bahawa lembaga pengampunan rupanya memberikan satu pandangan supaya Najib tidak dibebaskan. Tetapi Agong mengambil pendekatan yang berbeza. Jadi dia nak bagi tahu cerita ini supaya penyokong-penyokong Najib akhirnya akan mendesak kerajaan ini supaya the next, Anwar itu dah cakap, kalau nak next pardon kena minta Agong seterusnya lah. Kena minta Agong yang baru. So, disebabkan oleh keadaan itu, suka atau tidak, akhirnya pendedahan ini saya tahu ada di kalangan penyokong-penyokong Najib yang marah dengan kerajaan ini. Tetapi dalam masa yang sama, dia memberi kita satu relief, satu kelegaan bahawa sebenarnya lembaga pengampunan telah memberi jawapan ataupun memberi cadangan yang berbeza. Alhamdulillah, geng, kita dah bersama dengan Iswadi Moni. Aku harap hampa semua fahamlah. Memang aku nampak raut wajah Iswadi ni dia agak kecewa sikit atas kenyataan yang Iswadi keluarkan, dan ada orang-orang di dalam parti tegur dia. Kan? Jadi tak syok sebab tu sehingga kan apabila hari ni Iswadi Moni semalam dia ada cakap ataupun dia nak kena letak jawatan dulu baru dia boleh bercakap, ataupun dia tengah ada jawatan dia tetap dia bercakap.
Kan? Sebab ada orang tak suka, ada orang suka. Contohlah macam aku buat video ni. Yes, memang ada orang Pakatan Harapan suka. Kan? Memang ada orang Pakatan Harapan jadi nampak hang ni dah lain ni. Hang ni nampak macam apa nama? Dia macam memaafkan Najib ni. Najib ni bukan kes ringan-ringan, bilion-bilion ringgit, babe. Ratus-ratus juta, puluh-puluh juta punya kes ni. Jadi akan ada orang daripada Barisan Nasional pula tak puas hati sebab apa hang kena cakap macam ni, sebab apa hang nak Najib duduk dalam penjara, sebab apa hang petikai dengan duit yang Najib ni itu ini. Kan pelbagai akan berlaku. Sebab tu pada aku sekarang ni Anwar Ibrahim, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution agak tersepit. Nak abang fikir apa? Tersepit sebab apa? Sebab sekarang ni kita bersama dengan BN. Kalau macam kita sekat habis segalanya, nanti BN duk keluarkan kenyataan macam-macam. Budak-budak di bawah pula pun lagi duk membakar. Kan? Sekali undi hilang lah apalah pula. Tapi tak apa. Okey, hampa nak sangat. Hampa nak memohon untuk pengampunan Najib. Okey, yes. Nah, aku kira Datuk Seri Anwar kira macam membenarkan. Okey, hampa nak submit nama, okey, submit. Kan? Sehingga kan memang sampai di dalam majlis pengampunan diraja dan memang dibincangkan dan memang buat undi seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi. Memang ada undian dan memang last kali memang hak yang jabatan pengampunan ni memang tidak bersetuju diampunkan ke, pengampunan penuh ke, apakah. Tapi yang belas ihsan daripada yang di-Pertuan Agong yang buat keputusan. So memang kita tahu walaupun Agong buat keputusan, tetap juga Datuk Seri Anwar Ibrahim kena kan. Tapi tak apalah, benda slow-slow lah akan ada orang faham. Kan kita nak boleh kata apa? Yang di-Pertuan Agong yang buat keputusan. Sama juga untuk penubuhan kerajaan perpaduan. Yang di-Pertuan Agong yang buat cadangan dan juga pergi panggil Barisan Nasional, pergi duduk bersama dengan Pakatan Harapan, berundinglah elok-elok. Kalau setuju, jom bentuk kerajaan. Jadi pada aku lah. Payah cerita apa? Payah. Bila kita bentuk kerajaan bersama dengan barisan ni, memang payah. Tambah-tambah kalau bentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, lagi payah. Kecuali kalau dengan Barisan Nasional ni, Najib ada kat luar, benda jadi senang. Kalau Najib bebas, benda jadi senang. Kalau Najib duduk di dalam, Allah, setiap tahun ni akan berlaku seperti mana yang berlaku ni. Akan berlakulah pertikaian-pertikaian selagi Najib tak bebas. Tapi kita nak boleh kata apa? Dan Alhamdulillah, Ashraf Wajdi, Zahid Hamidi pun terima keputusan yang di-Pertuan Agong. Kita kena terima. Dan apabila Tony Puah tak puas hati keluarkan kenyataan macam-macam bertentangan dengan titah yang di-Pertuan Agong. So orang UMNO yang pergi buat laporan polis, so Tony Puah dah disiasat dan dirampas laptop dia yang dia buat posting tu. Jadi kita nak kata macam mana? Benda dah jadi. Tengok Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun suruh stopkan pertikaian ni sebab ini bukan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau betul-betul lah kan, kalau betul-betul demi kepentingan politik lah kan, lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim bebaskan. Lebih baik. Kan? Senang. Settle masalah. Kerajaan relax. Memang stabil. UMNO pun suka. Budak-budak UMNO pun suka. Budak-budak yang mana dulu dia pergi undi PN. Mungkin dia pakai kembali balik disebabkan Najib. Kan? Tapi disebabkan semua keputusan hanya yang di-Pertuan Agong. Bukannya aku, bukannya Anwar Ibrahim, bukan Zahid Hamidi, bukan orang-orang UMNO, bukan Presiden UMNO, bukan timbalan Presiden ke apa, no. Yang di-Pertuan Agong. Jadi inilah sedikit perkongsianku. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Aku pun tengok juga kan, Iswadi Moni pun dia macam bengang juga. Tapi apabila Syafi'i peguam kepada Najib Razak mengeluarkan kenyataan macam tu apa semua, kita pun rasa lega sikit kan. Jadi orang kata sangkaan rakyat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tu agak menurun. Dan rakyat apabila kenyataan tu dikeluarkan, rakyat memang boleh fikir. So berfikirlah di atas bumi yang nyata. Janganlah terlalu taksub, membuta tuli, menghina, mencerca orang. Orang kata tak kena tempat, adalah hang sendiri. Pokoknya sangkaan hang tu jahat, yang sebenar-benarnya macam ni. Tapi sangkaan hang tu jahat sangat,
So kena balik kat hang lah. Lah hang sendirilah hak yang malu. Terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.